Hi guys, welcome back to Gadget. Ini adalah Vivo Y35. Dia tak ada 5G dekat nama dia. Jadi mana smartphone ni tak menyokong untuk rangkaian 5G. Itu adalah benda pertama yang korang kena tahu mengenai Vivo Y35 ni. Baiklah, dalam beberapa bulan ni aku dah buat review mengenai Vivo Y77. Lepas tu ada Vivo Y55 Plus. Dan sekarang ada Vivo Y35. Baiklah, apa yang ditawarkan oleh Vivo Y35 ni bagi aku agak menarik jugalah untuk sebuah smartphone mid-range dengan tanda harga macam ni. Antaranya ialah si Vivo Y35 ni ada saiz RAM yang besar iaitu 8GB dan juga penambahan virtual RAM sehingga 8GB. Lepas tu dia ada internal storage yang sangat besar 256GB. Bukan saja, dia juga ada pengecasan sepantas 44W. Dan sepanjang aku bagi intro tadi, mesti korang ada sedikit terganggu dengan dia punya design yang unik ni. Yup, ada garis-garis yang sangat menonjol ni. Baiklah, kita tengok design dia dulu. Bagi aku untuk design ini memang sangat fresh, memang lawa gila. Ini pertama kali aku tengok smartphone mid-range yang memiliki design yang unik macam ni. At the same time, dia punya design ni memang sangat lawa. Seperti yang aku cakap sebelum ni lah, dah banyak kali aku sebut yang mana kalau bab design memang Vivo adalah dia punya master. Diorang tahulah macam mana nak buat design yang fresh, design yang trendy, design yang lebih kepada orang muda. Macam aku ni lah, orang muda. That's why aku suka design yang macam ni. Jadi untuk dunia design ni memang sangat cantik dan fresh untuk sebuah smartphone mid-range macam ni. Thumbs up untuk Vivo sebab dah hasilkan design yang cantik macam ni lah. Tapi dia punya kecantikan tu habis dekat situ je. I mean dekat dia punya yang baru ni lah, yang korang nampak ni, yang ada garis-garis ni. Bab lain dia masih lagi sama macam yang sebelum-sebelum ni. Contoh macam dia punya design kamera. Lepas tu yang sering aku bahas, yang sering aku complain lah, adalah dia punya notch, dia punya water drop screen ni. Ya, dia still lagi menggunakan water drop screen dekat dorang punya screen. Mungkin itu adalah satu trend untuk Vivo. Ada bentuk Y kat situ. Mungkin lah, itu aku tak tahu. Aku punya pendapat je. That's why diorang akan kekalkan dia punya bentuk water drop macam ni. Mungkin lah, nampak tu ada Y. Baik, tengok sisi kanan smartphone ni. Dia ada power button yang merangkap sekali dengan fingerprint scanner. Dia punya fingerprint pun dah sangat pantas dan accurate. Lepas tu ada volume rocker. Bahagian atas ada SIM slot yang menyokong 2 SIM card dan 1 memory card. Bahagian kiri kosong je. Bahagian bawah ada lubang earphone, microphone, port charging berjenis Type-C dan juga speaker. Jadi untuk dia punya design ni dah cukup lengkap lah untuk sebuah smartphone mid-range. Lagi-lagi ada design yang boxy macam ni, design kotak-kotak. Memang aku punya favourite lah. Baiklah, beralih ke bahagian display dia. Vivo Y35 ni menggunakan IPS LCD yang berukuran 6.58 inci. Resolusi dia Full HD+, dan dia ada 90Hz refresh rate. Jadi walaupun dia menggunakan IPS LCD instead of screen AMOLED, pada pendapat aku dia punya IPS LCD ni mempunyai kualiti yang tinggi. Itu sebab warna yang dipaparkan bagi aku dah cukup punchy, cukup vivid. Detail yang dihasilkan pun cukup tajam. So memang best lah kalau kita nak layan movie ataupun main game dekat smartphone ni sebab dia ada 90Hz refresh rate. Dia punya performance ni pun bagi aku dah cukup powerful untuk sebuah smartphone mid-range. Smartphone ni dia menggunakan Snapdragon 680, RAM pun cukup besar 8GB dan juga ada penambahan RAM sehingga 8GB. Iaitu adalah virtual RAM. In case korang perlukan extra RAM, smartphone ni ada features tu. Besar pula tu, 8GB untuk penambahan. Jadi kebanyakan smartphone mid-range yang selevel dengan Vivo Y35 ni, rata-rata dia punya RAM tu sebesar 6GB. Mungkin ada yang 8, cuma tak banyak lah. Dan dia bukan sekadar 8GB RAM je dia punya storage, dia juga ada penambahan RAM sebesar 8GB. Jadi untuk dia punya RAM ni 8GB pun dah cukup smooth untuk jalankan kerja harian. Apatah lagi dia ada penambahan sehingga 8GB RAM. So dia jadi double smooth lah untuk smartphone Vivo Y35 ni. Bukan saja, dia punya internal storage pun, dia punya ROM sangat besar 256GB. Rata-rata kita boleh nampak 128
256 je. Tapi dekat si Vivo Y35 ni dia ada sebesar 256GB. Itu pun dikira double storage lah untuk sebuah smartphone mid-range yang harga jualan RM1,099 macam ni. Jadi untuk performance dekat Vivo Y35 ni, bagi aku dia dah sangat mencukupi lah untuk sebuah smartphone mid-range. Setakat nak multitasking, contoh nak macam buka Facebook, nak scrolling Instagram, buka Twitter, TikTok semua tu, semua terasa lancar je. Dan untuk main game pun tak ada masalah, kita boleh main game dengan baik je. Cuma tak dapat pada tetapan grafik yang tinggi lah, tapi still kita boleh layan game dengan baik. Dan ada satu benda yang Vivo dah improve daripada Vivo Y77 dan juga Y55 sebelum ni, iaitu dia punya sistem pengecasan. Sekarang ni dekat Vivo Y35 ni, dia punya pengecasan sepantas 44 watt berbanding yang sebelum ni cuma 18 watt sahaja. So si Vivo Y35 ni dia ada double speed lah berbanding yang sebelum ni. Jadi untuk cas penuh daripada 0% sehingga 70% ambil masa dalam 34 ataupun 35 minit sahaja. Bagi aku dah cukup lajulah untuk cas bateri sebesar 5000 mAh ni. Untuk bateri pun besar 5000 mAh yang mana aku mention tadi. Jadi untuk bateri sebesar 5000 mAh tu memang sangat cukup lah untuk kegunaan seharian. Atau kalau korang jenis yang bukan heavy user pun, smartphone ni boleh bertahan sehari setengah punya penggunaan. So untuk apa yang masalah dekat yang sebelum ni, dekat Y55 dan Y77 tu, dan dia baiki dekat si Y35 ni. Dan aku happy lah benda tu terjadi. Ya, siapa nak pakai 18 watt kan? Better 44 watt macam ni. So kita nak cas pun tak ambil masa yang lama. Antara kelebihan lain yang ada dekat Vivo Y35 ni, dia ada IP5X untuk dustproof punya rating dan juga IPX4 untuk waterproof rating. Walaupun dia tak sehebat IP68, tapi apa yang ada dekat Vivo Y35 ni adalah satu kelebihan lah untuk sebuah smartphone mid-range. Dan juga kelebihan lain yang ada dekat Vivo Y35 ni, dia ada audio booster 2.0. Kalau korang perasan sebelum ni aku review smartphone Vivo, dia ada audio booster 1.0, sekarang 2.0, yang mana kita boleh boostkan suara dia, kita boleh boostkan dia punya volume ni sehingga 200%. Kalau tak silap sebelum ni 150% je, tapi sekarang 200%. Dia punya audio tu up to 72 dB. Beralih ke bahagian kamera dia pula, dia ada dengan 3 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 50 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel kamera depth. Kamera selfie dia 16 megapiksel. Untuk hasil dia bagi aku dah cukup cantik, warna dapat, detail pun tajam. Cuma dia tak ada kamera ultra wide. Kalau ada kamera ultra wide memang dah ngam lah untuk dia punya kamera ni. So untuk hasil gambar macam ni, bagi aku dah sangat cukup lah untuk kita post dekat kita punya social media. Baiklah, kesimpulan dia, dengan tanda harga RM1099, kita akan dapat sebuah smartphone mid-range yang memiliki design yang sangat trendy, design yang fresh, design yang unik lah. Aku suka design yang dibuat dekat Vivo Y35 ni, memang nampak fresh lah. Dia punya ni ada keistimewaan dia sendirilah. Lepas tu dia punya bateri pun dah besar, 5000 mAh. Pengecasan pun laju 44 watt. Jadi dah tak ada isu dekat smartphone mid-range-nya Vivo yang mempunyai pengecasan 18 watt je. So aku harap Vivo kekalkanlah pengecasan 44 watt ni dekat smartphone mid-range diorang. Dan yang lain ya, performance okay untuk smartphone mid-range. Snapdragon 880 plus 8GB RAM bagi aku dah sangat mencukupi lah untuk kita jadikan dia sebagai tugas harian ataupun nak main game semua tu. Untuk dia punya kamera ni, dia bukan saja memiliki design kamera yang cantik, dia juga mempunyai hasil kamera yang baik lah, hasil kamera yang cantik. So guys, namanya saja video untuk Vivo Y35 ni. Apa pendapat korang tentang sebuah smartphone terbaru pada Vivo ni? Komen kat bawah, aku pun nak dengar juga pendapat korang. Baiklah, namanya saja video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.